Okay, Assalamualaikum. Kita mulalah dah. Kita sambung pada pengenalan pada standard library. Okay, library ni maksudnya dia buat sesuatu fungsi, dia buat satu tugasan. Maksudnya dah ada dah dalam JavaScript ni, kita tinggal panggil aja untuk gunakan. Okay, jadi antaranya ialah untuk square root. Okay, ni untuk kuasa, ini untuk tarikh dan juga tarikh lah untuk tarikh. Okay, date format dengan date now. Okay, antara kelebihan dia kata maksudnya kita tak perlu buat satu cara macam mana nak buat kira untuk kuasa tu, tapi kita just panggil saja, gunakan saja. Okay, contohnya ya inilah. Okay, contohnya punca kuasa 2 bagi 4 ialah kita panggil, kita bagi dia punya cara nak tulis dia ialah dengan tulis dia punya nama fungsi dia ataupun dipanggil, tapi dia panggil apa tadi, library, standard library lah. Okey, kita panggil dia, kemudian kita masukkan dia punya nombor. Okey, jadi dia akan dapatlah jawapan dia. Apa dia? Okey, kuasa 2 bagi kuasa 2 ialah berapa? So dia akan, kalau kuasa 2 pula dia bagi nombor dia. Teacher ni baru ni peksa ada yang tak pandai jawab, tak tahu jawab. Okey, sebenarnya sebelum kita peksa tu teacher sebut dah benda ni. Okey, ini adalah nombor dia. Ini adalah kuasa dia. Jadi kalau kita nak 10 kuasa 4, kita tulislah 10,4. Okey. Itu cara dia. Okey, itu ialah untuk square root dan juga power. Okey, cara penggunaan dia tu kena tahulah. Okey. Kemudian dia cerita tombek ni je. Okey, tadi kelebihan dia, kemudian cara kita gunakan dalam kita punya cara. Okey, mat.js ni, JS ni adalah JavaScript lah, ialah standard library digunakan dalam JavaScript, terdiri pada built-in dan pemalar dengan berbagai jenis nombor. Okey, kalau built-in tu maksudnya dia sudah sedia ada, tinggal kita gunakan sahaja. Okey, dia pada pengurus package seperti di dan bawah boleh. Okey, yang ni boleh download. Ni. Okey, JavaScript. Apa benda ni? Okey, attribute src. Okey, attribute src ni biasanya script lah, script. Okey, pada satu cara dalam atau cara ni download. Kalau kita nak guna, maksud kita boleh download yang lain-lain tu lah. Maksud dia akan masuk dalam kita punya browser kita lah. Maksudnya dia akan boleh baca. Okey, contohnya yang ni, menambah 2 nombor. Okey, biasa kalau kita nak tambah 2 nombor, kita ada buat tambah lah kan. Jadi ini antara yang antara yang kita boleh gunakan ataupun fungsi yang sedia ada, kita boleh download dan masuk dalam kita punya dia panggil apa, pengkompil. Lebih kurang gitulah. Okey. Okey, kita tengok contoh 33. Hak ni dah. Okey, sama je. Okey, yang ni ialah yang ni kamu tengok, kita tengok beza apa antara ni dengan ini. Sama je. Okey. Ni. Ni dia memanggil lah ni, fungsi ni. Okey, kalau dalam atau cara lain, kita ingat teacher, dalam atau cara C ke apa nak pergi Java ni, bukan JavaScript. Java, C, C++, dia akan ada satu arahan supaya kita masukkan fungsi berkenaan tertentu, library tertentu. Okey, sama juga macam hak ni lah. Maksudnya syarat kita ni, kita suruh dia ambil kira hak ni. Maths.js ni ialah yang ada fungsi-fungsi yang dia nak gunakan hak ni.
Okey, jadi dia masukkan. Okey, sama je macam tadi juga. Beza dia punya penggunaan sama juga. Okey, Playa browser ialah satu program mempunyai antara dua muka bergrafik. Playa browser tu maksud yang kita nak buka internet tu lah. Okey, Mac.js boleh dimuatkan sebagai fail dalam Playa browser. Cara-caranya ialah hak ni kamu ambil ialah pautannya, gunakan fungsi terakhir tertarik di jila rujuk match yang untuk fail dalam match.js. Okey, maksudnya yang ini kita nak muat, kita juga boleh muatkan sebagai file JavaScript biasa seperti biasa dalam Java browser. Okey, hak tu kita nak masuk, tapi biasanya kita dah ada, maksud kita terus guna je. Okey, dia ni dia bagi ajar ni supaya kalau katalah tak ada, jadi kamu kena upload dia ataupun masukkan dia. Okey. Okey, contoh 34. Okey, hak ni yang dia ambil daripada link. Okey, dia ambil daripada link. Maksudnya dia tak download tapi dia memanggil melalui link. Okey, hak ni sama jugalah, fungsinya tetap sama juga. Okey, caranya sama. Yang bezanya hak sini, kat sini. Okey, tadi dia memang dah ada dalam tu, maksud kita dah masuk dah dalam tu, dalam kita punya software untuk compile JavaScript tu. Hak ni dia tidak masuk tapi dia memanggil dekat sini. Okey. Okey, dia panggil tu yang alamat, alamat nama web tu. Okey. Okey. Tapi cara dia pun sama juga deh. Cara dia memanggil tetap sama. Okey, kemudian date.js. Okey, ni untuk tarikh lah. Okey. Ni antara yang digunakan. Kalau today menghasilkan tarikh hari ini, lepas tu dia menunjukkan bentuk objek kepada bentuk date dalam bentuk objek date. Okey, menambah hari kepada hari ini. Date today dot add dot this. Tambah pula. Okey. Cara digunakan hak ni dia akan paparkan. Okey, dia akan paparkan, kamu tengok. Ni dia punya format lah ni. Format dia ialah tarikh hari ini. Lepas tu dia bagi tahu dia punya, ketahukan dia punya apa, dia panggil garis waktu. Kita punya ada waktu, kita ada ikut waktu-waktu tertentu kan. Kita ni duduk di GMT 0 ni. Okey, waktu. Dia akan tarik, bukan setakat tarikh. Dia bagi sekali dia panggil apa kalau rasa teacher kamu belajar geografi pun dia ada belajar. Dia panggil timeline dia tu, waktu ke apa bahasa ayat dia. Okey, ayat tu maksudnya dia akan papar panjang lah. Okey, bukan setakat tarikh saja. Okey. Hak ni kamu boleh cuba tukar pula kepada hak ni. Apa dia keluar? Okey, apa dia keluar? Boleh keluar lah. Yang ni dia kata apa tadi? Menukarkan bentuk objek kepada menukar bentuk objek kepada bentuk objek date. Okey. Ni. Okey, jadi kamu boleh cubalah iaitu. Okey, pada head yang ni dia beritahu semula je lah. Rasa teacher ni tak perlu explain panjang-panjang ni. Okey, yang ni nak beritahu dia akan cetak tarikh hari ini. Okey, dokumen hari ini. Jadi hari ini dia akan masuk. Hak ni dia baru declare. Hak ni dia baru declare ni. Kalau kamu tak ada ni, dia tak keluar juga. Okey, kena adalah declaration dan juga dia punya cetakan dia ataupun paparan dia. Okey, tengok aktiviti 10. Tulis dan hasilkan satu dokumen HTML yang menjadi JavaScript dapat mengira menggambarkan nilai sisi hipotenus bagi maklumat segitiga seperti derajat di bawah. Diberi teorem Pythagoras bagi mencari sisi
hipotenus adalah seperti berikut. Gunakan library maths untuk membantu pengiraan hipotenus di sebelah. Okey, kamu tengok dia ada bagi tadi kan yang maths punya. Mana maths punya tadi? Kamu tengok. Mendarat 3 nombor yang sama. Mencari, jadi kamu tengok mana satu yang sesuai digunakan. Okey, buat ni. Gunakan standard error untuk membantu pengiraan sisi hipotenus di sebelah. Apa formula dia? Teacher pun tak ingat dah formula dia. Okey. Ni formula dia berikut. Mencari sisi hipotenus ialah C kuasa 2. C kuasa 2. Senang sangat ni. Tu tak ada gapo yang canggih sangat, tak ada yang advance sangat pun. Okey, dia punya formulanya ialah C kuasa 2. So kamu buat C kuasa 2 sama dengan A tambah C kuasa 2 tambah tu. Jadi kamu buat dia punya formula lah untuk supaya dia mengira kamu dapat. Gunakan dia untuk membantu pengiraannya. Jadi dia kata nilai C dia tak tahu kan? C tak tahu, jadi kita kena tahu kita nak dapatkannya C, kita kena tahu C mana. Macam mana kamu nak dapatkan C? Ni matematik juga ni, ilmu matematik. Okey, dia bagi tahu kamu A dan B saja. C kuasa 2 dia tak nilai C dia tak bagi tahu pada kamu. Okey, kalau kamu belajar matematik kamu ingatlah bahawa nak dapatkan suatu bila kita macam ini maksudnya C tak tahu, kita boleh maksudnya kamu akan ada buat satu formula baru untuk dapatkan nilai C. Okey. Cuba buat tu. Ada soalan untuk nombor 10, aktiviti 10? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kamu buat dah. Tu pemahaman kamu tentang penggunaan kuasa tu. Kuasa tu dah. Power maths tu. Maths.power. Maths.pow. POW tu power lah tu. Maths.pow ni. Okay, macam mana kamu nak dapatkan C nanti. Okay. Okay. 3.17 menggunakan prosedur dan function. Prosedur dan function ni pun kita dah belajar dalam apa nama dia, JavaScript belajar dah. Masa tingkatan 3 belajar dah. Okay, function dan prosedur dia punya benda sama saja lah. Maksud dia kalau prosedur yang kita buat dia hanya dalam bentuk lebih kepada bentuk cetakan. Okay, kalau function dia akan ada perkataan return. Tu. Okay, tu beza dia. Macam contoh ni function nak dia declaration sama, dia gunakan function, dia gunakan function. Okay, tapi bila dalam dia tu, tugasan dia tu, kamu tengok dia sama juga dia ada menerima input Fahrenheit tu input dia. Okay, dia menerima juga. Okay, tapi untuk prosedur dia akan cetak terus dalam ni. Okay, kalau untuk fungsi dia ada return. Okay, yang ni pun satu lagi cara pelajar teacher tak ingat. Masa kamu itu kita bincang kan jawapan soalan tu, kebanyakan pelajar boleh kata rasa teacher hampir semua daripada kamu tak tahu cara nak memanggil prosedur ataupun fungsi. Okey, cara nak panggil dia senang aja. Panggil nama dia je. Panggil je nama dia ni. 2 Celsius tu kita panggil je nama dia. Lepas tu kita masukkan input dia. Okay. Kalau sini ada 2 input perlu ada, maksudnya kita letak dulu 2 sini input. Kemudian diikuti dengan semicolon. Okay. Untuk yang ni pula, dekat fungsi ni kita tidak panggil. Yang ni panggilan biasa. Maksudnya dia panggil sama juga cara dia. Nama function. Kemudian masukkan input mana kita nak masuk ke dalam function tersebut. Nak hantar ke function tersebut. Atau prosedur tersebut. Okay. Nama dia. Lepas tu pemboleh ubah mana yang kita nak hantar. Ni pun sama. Nama dia. Dan ini adalah pemboleh ubah dia. Okay, kalau fungsi, dia mesti ada satu nilai umpukan. Maksudnya ada benda yang
Sebab dia return Celsius ni, maksudnya dia pulang balik nilai. Katalah jawapannya adalah 12. So bila dia keluar daripada sini, dia akan bawa nilai 12. Jadi dia akan masuklah kat sini 12. Itu sebab tu dia kata Celsius sama dengan hak ni. Hak ni dia buat kira-kira dekat. Dia buat kira-kira di sini. Lepas tu dipulangkan nilai. Dia hantar balik semula ke Celsius. Jadi jawapan dia adalah 12. Contoh ni lah. Contoh jawapan dia 12. Gitu. Okay, berbeza dengan hak ni. Dia panggil. Maksudnya dia panggil. Jadi terus buat ni. Jadi kalau dalam tu ada kena print ke. Okay, dia terus buat dalam ni. Okay. Itu beza prosedur dan fungsi. Keyword dia adalah fungsi ada return. Itu keyword dia. Fungsi ada nilai yang dikembalikan. Kalau prosedur dia lebih kepada, ni dia ada ni document right untuk paparan. Okay. Tolong ingatlah. Tu ingat. Yang ni pun soalan selalu juga keluar. Apakah beza antara dia mana satu prosedur, mana satu function pun masih tak boleh jawab. Okay. Jadi sebenarnya kamu punya PXL baru ni boleh skor markah A plus belaka sepatutnya. Tapi tak dapat juga A plus. Okay, dapat A pun ada yang cukup-cukup makan. Baru ni kita periksa tak ikut format. Okay, tapi kalau dalam peperiksaan sebenar, untuk dapat A, memang kamu dapat makan lebih kurang gitulah. Okay, 70 baru dapat A. Walaupun kita campur dengan kerja khusus. Kurang sikit. Mungkin kalau kurang sikit pun nanti dia semula. Tapi markah dia lebih kurang gitulah. Maksud tak boleh kurang daripada tu. Kalau kamu nak dapat A, kamu kena target 70 ke atas. Dan kalau kamu nak dapat A plus pun sama juga. Okay, yang markah per 100 tu pun sama. Walaupun kita ada kerja khusus. Tapi markah kerja khusus 30%. Kamu punya bertulis markah 100. Okay, tapi dia ambil 70% saja. Sebab itulah bila bertulis tu kamu still kena skor tinggi. Bukan kata kena skor setakat 60, 65 dah boleh cukup. Tak boleh deh. Kalau walaupun markah kamu tinggi di projek, katalah dapat full mark 30 markah. Tapi baru ni yang pertama kamu punya fasa 1 dan fasa 2, ada yang tak dapat markah penuh kan. Ada yang dapat markah berapa 28, 29 masih ada. Tapi itu dia tak tolak lagi dah. Dia tak pakai percentage lagi. Maksudnya kamu tak dapat markah penuh lagi lah. Jadi bila tak dapat markah penuh di fasa 1, fasa 2, that means kamu tidak akan dapat markah penuh 30% tu. Jadi sebab itulah kamu kena di paper 1 tu kena score jugalah walau macam mana pun. Okay. Jangan anggap ada kerja khusus 30%. Sebenarnya saya perlukan 40 markah saja untuk dapat A. Tidak ada, bukan 40 markah. Lebih daripada kamu perlu sebab dia hanya ambil 70% daripada 100 markah. Okay. Jadi maksudnya kamu kena lebih daripada 40%. Okay. Cara memanggil atau untuk menekan atau cara bahasa klien. Okay. Yang ni, itulah teacher tunjuk tadi cara nak panggil dia. Tolong aware yang ni deh. Kamu kalau tak faham, kamu tak baca lah berkali-kali. Tengok berkali-kali. Ni pun dah tahun, rasa teacher dah kali keberapa dah kamu belajar ni. Function prosedur dan juga fungsi. Prosedur dan juga fungsi. Yang ni kamu belajar tingkatan 3, sama juga. Tingkatan 4 pun sama juga. Benda yang sama berulang-ulang. Teacher pun mengajar benda yang sama berulang-ulang. Rasa-rasa jemu dah bercerita. Okay. Jadi ingat tu dia punya perbezaan. Ni dia kata tidak memulangkan nilai. Memulangkan nilai. Maksudnya dia ada return lah. Okay. Dia tak ada nilai. Kamu tengok dia punya prosedur. Mana ada tulis return. Okay. Kalau fungsi mesti ada return. Itu je beza yang kamu boleh nampak. Okay. Dan kamu tengok dia tak ada pun suruh cetak apa-apa sini. Memang tak ada cetakkan. Sebab dia nak pulangkan nilai. Dia nak bagi orang nilai. Prosedur ni dia nak buat selalu. Dia kira buat selalu situ. Okay. Dia tak ada pulangkan nilai. Itu beza prosedur dan function. Okay. Tengok contoh 36. Apa dia contoh 36? Okay. Contoh 36 menunjukkan cara memanggil sub atau cara jumno berulang-ulang kali dengan nilai yang berbeza
diberikan kepada sub atau cara. Okey, jadi dia kata dia nak panggil sub atau cara. Okey, sub atau cara ini maksudnya sub atau cara ini ialah tu lah tadi. Fungsi ataupun prosedur. Itu sub atau cara. Benda yang sama. Okey. Jangan confuse. Benda yang sama, sub atau cara. Sebab apa dia panggil sub atau cara? Benda tu kamu tengok deh. Dia duduk di luar daripada atur cara yang asal. Ni duduk dalam duduk dalam. Sini. Okey, maksudnya dia memang dia duduk dalam JavaScript tapi dia tidak bersama dengan yang mocik-mocik yang ni. Dia duduk sendirian. Itu sub atau cara. Okey. Sub atau cara mengirim dan menjumlahkan nombor dalam senarai sub atau cara yang sama dan dapat digunakan untuk menjumlahkan nombor bagi jenis data berbeza. Atau cara output ditujukan pada berikut. Okey, contohnya atau cara sub atau cara ni ialah dia akan menambahkan semua nombor. Okey, tapi dia ada senarai yang berbeza. Okey. Tengok, dia dipanggil senarai pertama, dia declare. Senarai kedua, senarai ketiga. Okay, sebab dia nak jumlahkan 3 benda yang berbeza, jadi dia kena declare 3 jum yang berbeza. Sebab dia nak buat jumlah senarai nombor yang berbeza, jadi dia kena ada 3 lah variable untuk mengira jumlah. Tak boleh yang sama. Kalau dia buat yang sama, nanti dia akan dapat jawapan yang tak betul. Okey. Okey, jumlah no senarai pertama. So dia akan tengok ni jumlah no ni dia memanggil fungsi jumlah no kat sini. Okey, dia memanggil dia. Apa yang dia hantar ialah senarai pertama. Ni senarai pertama dia hantar di sini. So dia akan kira. Okey, dia akan kira. Dia kira sini lah. Lepas tu dia akan dah kira katalah nilai dia yang ni dia bagi dah 95. Bila dah kita kira jawapannya 95 sini jumlah ni. So dia akan hantar. Dia hantar kat sini. Jadilah jum 1 ialah 95. Okay. Lepas tu dia buat. Hak ni buat nampak macam panjangnya, banyaknya kerja dia. Tidak lah, dia hantar pop dia terus kira. Dia bukan macam kita kira I sama dengan kosong. Bil nama no berapa tanpa dia. Bil no ni dia akan, sorry. Nanti kita tengok dekat dalam function ni dah. Okay, kemudian jumlah nombor yang kedua pula. Dia hantar senarai kedua. Sama juga dia akan senarai kedua. Senarai ni lah dia akan hantar ke sini. Dan kemudian dia akan return jumlah pergi ke sini pula. Yang kedua. Kemudian yang ketiga sama juga function dia. Bila return jumlah, dia akan hantar ke jumlah ketiga. So dapatlah itu yang dapat nilai dia berbeza. Jum 95, 66, 20.9. Okay. Okay, kalau kamu perhatikan data dia ada nombor integer dan juga nombor double lah, kita panggil nombor perpuluhan. Okey. Mari kita tengok apa yang dia buat dekat dalam function tu. Okey. Okay, apa yang dia buat dalam function tu dia adalah dia bila melibatkan kita nak mengira dalam tata susunan ni, ataupun dia panggil senarai nombor tu, maksudnya dia akan ada lebih daripada satu nombor, so kita mesti perlu ada I digunakan untuk sebagai pembilang ataupun sebagai tanda indeks nombor ni. Okay, indeks dia. Jadi dia mesti mula pada 0, 1, 2, lepas tu 3 lah seterusnya dia kata. Okay, bil nombor. Bil nombor ni ialah bilangan nombor ada dalam tu. Kamu tengok data ni, dia tak sama kan? Ada yang ni 4, hak ni 3. Hak ni pula 1, 2, 3, 4. Okay, maksudnya nilai datanya tidak sama. Berapa banyak data tak sama. Jadi kita perlu buat kiraan. Okay, bil no sama dengan nombor dot length. Jadi nilai yang pertama juga dia perlu ditambah macam inilah. Jumlah dia buat. Ni dia ada declare jumlah sama kosong. Kalau kita nak buat
Kalau kita nak buat macam ini, formula ni, jumlah mesti ada nilai pemula. Kalau tak, dia tak tahu nak mulakan dengan apa. Okay, jadi kita dah declare kosong. So, kosong tambah dengan nombor 1 ni, 2. Okay, so jumlah jadi 2. Okay, dia tak keluar, dia tak pergi sini lagi dah. Sebab dia tak habis lagi ni syarat ni. Syarat ni masih benar lagi. Jadi, dia naik atas lagi. Maksudnya, dia buat lagi dalam ni. Sampailah sudah habis tu semua. Barulah dia duduk sini, return jumlah tu yang keluar 95 dan dia hantar kepada jum 1. Okay, benda ni samalah terpakai untuk jum 2 dan jum 3. Ni cara dia, dia memanggil fungsi lah. Okay, panggil fungsi. Okay, jadi dia baru panggil tu. Maksudnya dia baru pegang nilai. Kalau kamu tak buat hak ni tak ada. Makanya tak tahulah kita jum 1 tu berapa, jum 2 berapa, jum 3 berapa. Okey, jadi benda ni mesti ada. Okey, jum 1 tambah BR. Maksudnya dia akan cetak, apa yang dia berlaku dia ni lah, dia akan cetak nombor 95 tambah BR ni. Ni tambah ni maksudnya dia ada dua elemen yang dia, dua benda yang dia akan paparkan, iaitu satu pemboleh ubah jum 1 dan satu lagi ialah BR. BR ialah line baru. Okey. Line baru, kita tahu line baru maksudnya dia akan pergi ke line seterusnya lah. Dia tak akan duduk sebelah ni. Dia tak akan tulis 95, lepas tu 66 semua. Okey, itu fungsi BR. Okey, kemudian hak ni yang bukan tambah dia. Maksudnya dia akan ada dua perkara yang dia cetak, iaitu jum 1 dan juga BR. Okey, new line lah. BR ni new line. Okey. Jadi itu untuk atau cara tersebut yang dia panggil, dia senarai senarai yang berbeza tapi menggunakan fungsi yang sama. Okey, itu untungnya bila kita tahu mengolah fungsi, maka kita boleh gunakan dia berulang kali. Okey, macam kalau kamu tengok benda-benda yang kamu tengok macam mana ya, peralatan kamu lah. Okay, peralatan kamu guna gadget ke apa. Apa dia yang benda yang sama kamu guna. Okay, maksudnya kamu masuk data yang kamu hantar adalah berbeza tapi dia akan memanggil fungsi yang sama. Okay, hak tu. Itu sebab tu fungsi yang itu bagusnya ada fungsi. Dia menjimatkan kalau kita kata dari segi efisiensi tu baguslah. Maksudnya nak buat benda yang sama tapi nak buat benda yang sama, jadi kita boleh gunakan fungsi yang sama, bezanya hanyalah data saja. Okey. Okey, seterusnya ialah parameter. Okey, parameter. Setiap prosedur fungsi dan penyembunyian kurungan dalam kurungan terdapat nama parameter dipisahkan dengan simbol. Okey, inilah ni nama parameter deh. Parameter 1, parameter 2. Parameter 1, parameter 2 ni adalah merujuk kepada pemboleh ubah ataupun data yang kita nak masukkan. Parameter 1, parameter 2. Kalau ada 2, kita pisahkan dengan guna koma. Kalau 3 pun sama, guna koma deh. Guna simbol koma untuk data yang lebih daripada 1. Kalau ada 1 tak perlu koma lah, tulis masuk je 1 je perkataan tu. 1 parameter saja. Okey, membolehkan prosedur dan fungsi menghasilkan nilai pemanggil dan diterima oleh prosedur dan fungsi untuk dipanggil. Ungkapan parameter rasmi form ini digunakan untuk merujuk parameter bagi satu cara dipanggil. Ungkapan parameter sebenar actual boleh digunakan untuk merujuk pemboleh ubah di dalam atsak atau cara memanggil. Okey. Dia panggil dia. Okey. Yang ni dia nak tukar kepada suhu kepada Fahrenheit dah. Okey, contoh dia bagi suhu, dia declare Fahrenheit ialah 77. Okey, suhu adalah dia panggil selalu fungsi macam ni. Okey, bolehlah panggil fungsi cara macam ni pun boleh. 2 Celsius nama fungsi, Fahrenheit ialah yang ni dia hantar. Jadi yang apa yang fungsi bawah ni terima, dia akan terima nombor 77. Okey, plus darjah. Suhu adalah berapa darjah Celsius. Okey. Jadi hak ni akan berubah kepada nombor lah. Hak ni. Jadi apa benda apa yang keluar macam yang ni, dia buat return 5
5 bahagi 9 darab Fahrenheit tolak 32. Okey, dia maksudnya return, dia beritahu boleh. Dia maksudnya cara ni, teacher pun tak pernah lagi guna cara gini. Okey. Maksudnya dia boleh juga return dengan nilai. Dia return dengan apa nama dia? Dengan formula. Okey. Return dengan formula, bukan dia bagi formula kat sana, tapi dia bagi tahu jawapan bagi formula tersebut. Okey. 5 bagi 9. Okey, kalau kita tahu dalam kurungan, maksudnya kita kena buat dulu dalam kurungan. So, dia akan bagi 5.9 dulu. Fahrenheit tolak dengan 32. Barulah dia darab 2. Dapatlah jawapan dia. Okey. Jadi, ini cara dia buat. Okey. Kalau macam ada orang, dia tak buat macam ni. Dia buat apa? Contohnya dia bagi satu nombor boleh ubah. Dia kata, suhu Celsius contohnya tulis. Suhu Celsius sama dengan 5 bahagi 9 dalam kurungan darab dalam kurungan Fahrenheit tolak 72. Okey, jadi returnnya adalah nama pemboleh tadi. Okey. Boleh, itu yang biasa teacher jumpa lah. Okey, biasa teacher jumpa dia buat cara itu. Tapi yang ni cara dia guna yang ni, bila dia buat gini maksudnya boleh lah. Okey, cuma mungkin kita jarang guna cara ni. Okey. Okey. Tu jadi jawapannya sama aja. Okey, kamu boleh cuba try di kamu punya Notepad dan juga browser, boleh try. Yang ni senang ni Notepad. Kalau JavaScript kita save sebagai file HTML dan kamu boleh run di browser. Tak perlu XAMPP yang ni dah, tak perlu XAMPP. Dia tak perlu localhost. Dia kamu tulis je alamat dia. Okey, alamat dia maksudnya destinasi file tu duduk mana. Kalau dekat C desktop ke, kamu tulis lah C/desktop /nama file.html. Dia keluar lah. Okey, tapi biasanya kalau teacher buat tu, teacher tak type nama file tu. Teacher buat je run. Okey, run di browser, dia akan terus keluar. Okey. Okey, yang ni untuk fungsi tadi lah, dia panggil parameter tadi tu. Yang kamu ingat adalah parameter tu ialah yang dia hantar dia, yang ni. Data yang dihantar ataupun boleh ubah yang dihantar. Okey. Memulangkan nilai. Memulangkan nilai ni sama dengan return lah. Okey. Memulangkan nilai. Fungsi mengembalikan kepada pemanggil. Setengah fungsi bukan sahaja mengembalikan kawalan tapi juga mengembalikan nilai. Dalam fungsi atau cara pada 3.138 akan mengembalikan nilai kepada fungsi function pemanggil, menunjukkan contoh atau cara skrip dan output dalam menggunakan nilai daripada satu cara dan yang dipanggil kepada pemanggil. Cuba kamu tengok ada beza ke tak? Sama je kan macam tadi kan? Okey. Fungsi hak ni, return hak ni. Okey, itu maksud dia. Benda yang sama macam tadi jugalah. Okey, tadi dia kata hak contoh ni dia nak cerita pasal parameter. Okey, parameter. Hak ni dia cerita fungsi yang dia panggil dan memanggil. Okey, ini dia cara dia memanggil. Okey, kamu ingat bila nak panggil fungsi, bila dalam bentuk satu line tu, okey, kamu mula-mula tulis nama fungsi, okey, kemudian masukkan data kamu nak. Okey, kalau dia melibatkan parameter dia, ada juga fungsi tak melibatkan parameter. Okey, contohnya cuba nak suruh cetak aja. Okey, dia tak ada parameter dalam ni. Okey, biasa dia kosong. Okey, boleh juga. Dia tak ada parameter, maksud dia just nama saja. Okey, yang ni ada parameter. Okey, nama, parameter, kemudian diikuti dengan semikolon. Hak ni dalam bentuk satu ayat. Okey, kalau dalam macam gini, kita tak perlu dah semikolon. Okey, sebab tak perlu semikolon. Okey, semikolon ni di sini ni dia tertutup ni. Semikolon ni dekat sini. Okey. Itu cara nak memanggil fungsi. Okey, hak panggil fungsi ni nak tahu dia panggil fungsi mana, kamu tengok ni nama dia. Jadi kita akan tengok ni lah.
Jadi nama fungsi dia, function. Ni yang atau cara pendek senanglah kita tengok kan. Okay, tapi kalau cara tu panjang, okay, ataupun lebih daripada 10 barisan mungkin. Jadi kamu tak nak tahu dia buat apa, kita tengok nama dia. Ini adalah declaration dia. Okay, ni ialah dia nak memanggil. Dia panggil. Okay. Sama je dengan tadi juga. Okay, tadi dia nak terangkan pasal parameter. Ni dia nak jelas pada kamu macam mana dia memanggil dan fungsi mana yang dipanggil. Okey. Meringkaskan, okey, tengok aktiviti 11. Penggunaan prosedur dan function dalam bahasa penskriptan klien. Okey, meringkaskan atau cara dengan menggunakan prosedur dan function. Tulis dan hasilkan satu dokumen HTML bunyi JavaScript yang mengira dan memaparkan hasil darab 5 darab 5. Gunakan fungsi kira darab untuk mengira hasil darab 5. Apa benda ni? 5 darab 5 tersebut. Boleh faham? Faham tak apa dia nak suruh buat? Ni atur cara budak J1 je buat ni. Faham tak apa dia nak suruh kamu buat? Faham ke tidak? Tak faham? Apa yang kamu tak faham? Semua saya tak faham ni je. Tuliskan satu dokumen HTML yang mempunyai JavaScript. Maksudnya buat satu coding yang gunakan JavaScript yang dapat mengira dan memaparkan hasil darab 5 darab 5. Gunakan fungsi kira darab untuk mengira hasil darab 5 darab 5 tersebut. Okey, maksudnya kalau kita cara biasa kita buat macam mana? Kita buat contoh kita kata hasil darab sama dengan 5 darab 5, lepas tu dokumen write hasil darab. Betul tak? Itu cara yang biasa. Okey, cara yang nak guna function ni, dia nak suruh kamu guna function. Cara dia macam gini lah. Ni. Macam yang panggil tadi tu. Ni. Kamu boleh tengok yang ni. Contohnya, ni kita nak tukar daripada sini dah. Var dia kita tak nak sebab nombor 5 je kita buat. Nombor. Contohnya. Sama dengan 5. Okey, document write. Kamu tukarlah ayat dia. Hasil darab. Lepas tu. Hasil darab. Lepas tu kamu panggil tambah. Kamu panggil lah nama function dia tadi. Okey. Hasil dia, nama function dia tadi disuruh buat guna nama apa? Kira darab kan. Okey. Jadi kamu buatlah kira darab. Sini nama tu tukarlah. Kira darab. Masukkan apa? Nombor ni. Nombor 5 ni. Tadi Fahrenheit kan? Samalah no. Kita masukkan 5. Kira darab. Kita masukkan nombor 5. Okey. Belakang tu tak ada dah lah. Belakang tak ada. Kita tak guna dah sebab kita tak ada apa. Kita cuma nak dia paparkan hasil darab 5 darab 5. Itu je. Okey. Jadi selesai untuk memanggil baru. Memanggil. Kita panggil. Tapi kena make sure lah yang kita panggil tu ada. Panggil tapi tak declare pula. Okey. Jadi kita pun declare bawah ni function. Apa tadi nama dia? Dia kata, asyik lupa je. Nama apa nama function di bawah tadi? Dia suruh soalan tu. Kira darab. Function nama kira darab. Tulislah kira darab. Okey, dalam ni. Teacher silap. Bukan 5 tadi dia. Kita tulis. Bukan tulis 5. Kita tulis no. Ni pun boleh ubah yang kita buat sini. Kita tulis no. Okey, jadi bawah ni pun samalah. Kira darab. Dalam kurungan tu kita buat no.
Lepas tu, apa? Return dia ialah 5 darab no. Tu je. Wah, mudah sangat. Okay? Boleh faham? Boleh tak? Okay, lepas ni kamu boleh buat sendiri. Untuk yang contoh 11. Okay, jadi kamu boleh buat tadi ada 2 kan? 10 dengan 11. Jadi kamu buatlah. Kita sambung yang topik lain tu. Next class lah. Kau tak nanti pening pula banyak-banyak sangat masuk otak. Okay, kalau kamu perhatikan benda ni semua dia macam pengulangan je supaya kamu lebih faham. Ada soalan? Siapa yang bersuara tu? 10. Kena kira lah. Okay, aktiviti 10. Okay, sekarang ni dia kata mengira dan menambahkan nilai sisi hipotenus bagi maklumat segitiga yang ditunjuk kepada. Maksudnya dia, kalau kamu tengok formula dia, jawab ialah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B. Dia yang dibagi pada kamu ialah ni. 2 ni ada. C kita tak tahu kan. Jadi nak dapatkan nilai C ni apa? Formula dia. C sama dengan apa? Kalau kuasa 2 ni tukar pada sebelah jadi apa? Jadi gini kan? Kuasa 2. Betul ke teacher punya formula ni? Dah lama tak belajar matematik. Betul lah. So nak dapatkan nilai ni. Jadi nak dapat nilai C ni. Dia kena tukar C kuasa 2 tadi. Dia bila kuasa 2 tukar sebelah kan. Dia tukar tempat. Dia akan jadi punca kuasa 2. Betul kan? Matematik gitu. Kalau tambah tukar sebelah jadi tolak. Kalau darab tukar sebelah jadi bahagi. Gitu dia ada pasangan dia. Okey, jadi bila jadi gini, jadi kamu kena buat formula kamu tu, kamu kena buat ni lah. Maksudnya dia macam dalam tu ada guna max power je ni kan? Max power. Maksudnya kamu kena declare A sebagai apa, B sebagai apa. Lepas tu nak cari C ni, kamu kena buat lah ni formula ni. Ni. Nak terjemahkan formula ni kepada dalam bentuk coding. Okay, nak terjemahkan formula ni dalam bentuk coding. Okay, kalau kamu nak mudah, macam mana? Kamu cari dulu nilai. Maksudnya kamu declare dulu. A kuasa 2 ni berapa? Contohnya kamu nak declarekan dalam ni, berapa macam mana? Maksudnya, kamu kena bagi A kuasa 2 ni, kamu kena bagi dia sebagai nama lain dulu, baru kamu masuk dalam tu. Contoh kita tahu A, kita tahu dah. Jadi, tapi kita nak masuk dalam ni, kita kena, rasa teacher boleh kamu masuk dalam ni. Okay, punca kuasa. Bila punca kuasa 2 ni, dia ada tak ni? Formula dia. Punca kuasa 2. Square root. Ni. Punca kuasa 2. Guna square root. Power guna ni. Maksudnya kamu kena guna 2 ni lah. Boleh? Boleh buat? Okay, kita nak terjemahkan ni kepada formula dalam coding. Okay. Satu cara kamu buat macam ini. Satu cara lagi kamu declare dulu. Contoh kalau teacher rasa kamu declare dulu CC. Contohlah kita buat nak kata CC bukan CC. Bolehlah kamu beri nama CC A. Kamu buat sama dengan A kuasa 2 lah. Jadi kamu buat formula tadi kan. Matematik A kuasa 2 apa dah? Kalau tu power power. Dia tulis kat tempat terang sikit. Contohnya kamu buat CCA. CCA sama dengan A kuasa 2 jadi maths.power kamu masukkan nilai tadi. Apa tadi? A
1202. Okey. Kemudian yang B pula, CCB. Kamu masukkan juga, sama juga nilai dia 160. Okey, jadi bila nak dapatkan C, kamu ambil bilik sebenar nilainya. C sama dengan A tambah B berapa? Cuba deh. A, SA tambah SB. Kalau punca kuasa apa dia kata? Dia punya cara. Mana tadi? Cikgu pun tak ingat. Cara guna dia. Nilai dia. Nilai ni. Square root dia. Jadi kamu masuk je lah nilai tu. So dapatlah nilai C. C sama dengan apa tadi? Square root kan? Square root. Lepas tu nilai 2 ni. So dapatlah nilai C. Okay. Formula dah ada. Tugasan kamu hanya buat coding. Boleh? Boleh tak? Boleh. Try buat dulu. Okay, kalau ada boleh run, kamu try run terus. Jadi kata jadi. Okay, so kamu boleh cuba buat. Nanti hari ke apa? Hari Rabu. Okay, kamu tunjuk. Hari Rabu. Cuti apa pula? Esok cuti. Okay, hari ni kamu sebelum kita break, teacher nak kamu hantar ni yang latihan baru ni, contoh 9 hantar dalam, ikutlah nak hantar dalam grup ke atau hantar personal. Okay, hantar nak tengok kamu berjaya tak buat dia. Ni senang je kan? Ni guna if else. Okay, hantar lepas ni lah. Okay, ada soalan? Okay, tak ada. Okay, kamu buatlah ni deh. Okay, cuba buat biar sampai berjaya. Kalau boleh run coding, kamu terus run selalu. Lagi sedap tengok berjaya ke tak. Okay, so kita stop sini. Kalau tak ada apa-apa, kita stop. Okay, selamat membuat soalan. Nanti nak